Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengangkutan ni kita akan banyak bercerita mengenai peredaran darah. Tumbuhan tu sikit je, cikgu nak fokus pada peredaran darah sikit lah. Okey. Peredaran darah ni kita ada dua lah, haiwan dan juga manusia. Cuma cikgu nak fokus kepada manusia sikit. Jadi kat sini manusia ni untuk edarkan darah, dia mesti mempunyai saluran darah lah. Blood vessel dia. Yang kedua, kita perlu ada jantung sebab jantung ni nak pump darah. Tak ada jantung macam nak pump. And then dah tentulah kita kena ada blood, darah tu sendiri. Okey, jadi mereka ketiga-tiga ni mempunyai tugasan yang telah diberikan. Okey, darah ni ada 3 jenis iaitu arteri, kapilari dan juga vena. Vena ni dalam bahasa Inggeris vein. Okey, jantung pula tujuannya adalah yang pertama dia mengawal degupan jantung. The rhythm of heart tu lah. Yang keduanya adalah kita perlu menjaga jantung supaya jantung kita dalam keadaan sihat supaya dapat mengangkut darah. Okey, seterusnya adalah bahan-bahan. Okey, kita ada bahan-bahan angkutan kita seperti nutrien, bahan-bahan hormon, enzim dan sebagainya. Kita kena pasti darah kita sama ada AB dan juga O. Cuba korang komen sikit darah korang jenis apa? Korang ingat tak darah korang jenis apa? Tak tahu langsung? Allahu Akbar. Christine ke? Darah O. Oh, darah O okey lah. Darah O pemurah. Penderma universal. Darah O. Penderma universal. Okey lah tu. Okey, AB. AB Maesra. Kalau AB tu maksudnya dia penerima universal. Safia penerima universal, ya. Siapa yang donor universal tu? Donor universal O tu donor universal. Pemurah lah awak ya. Kalau AB tu untung sikit. AB tu semua darah boleh terima. Okey, bagus-bagus. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu rasa tu yang penting je ini nak fokus. Cikgu terus nak masuk soalan yang kedua lah. Tandakan tik pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah dan tentang pengangkutan. Okey, yang pertama dia beritahu bahawa ameba spesies tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Betul ke tak? Dia tak ada pengangkutan yang khusus. Ameba spesies. Kalau manusia ni ada tak? Khusus tu maksudnya macam dia tak adalah jantung, dia tak ada paru-paru. Jadi ameba ni memang tak ada lah. Memang tak ada lah, does not have. So betul lah dia tak ada. Okey, B, fungsi sistem pengangkutan, the function of transportation, adalah untuk mengangkut dan membawa bahan keperluan ke seluruh bahagian badan organism. Ini namanya dia kata fungsi sistem pengangkutan adalah untuk membawa bahan keperluan ke seluruh bahagian badan organism sahaja. Adakah dia mengangkut keperluan badan sahaja? Dia tak angkut keperluan badan sahaja, dia angkut hormon juga, dia angkut enzim, dia angkut macam-macam. Jadi bukanlah kita angkut untuk oksigen sahaja sebenarnya. Jadi bukanlah, kalau tak ada sahaja ni mungkin betul. Sebab ada sahaja ni mungkin tak betul lah dia angkut tu sahaja. Okey, nombor tiga. Nombor tiga dia cakap adalah dalam sistem peredaran sistemik. Okey, darah beredar dari jantung ke peparu. Okey. Apa ni? Kalau ke peparu namanya pulmonary system. Sistem pulmonary ke atas. Naik ke peparu. Tapi kalau ke bawah ke badan namanya sistem sistemik. Jadi kalau ikut sistemik ni lebih kepada daripada jantung ke bawah. Kalau ke atas namanya adalah pulmonary. Jadi kalau ke paru-paru ni dia ke atas. Ke atas kan? Jadi dia adalah pulmonary. Jadi kat sini salahnya bukan sistem sistemik tapi sepatutnya dia adalah pulmonary. Ni semua-semua ni basic korang kena ada knowledge sikit lah mengenai gambar rajah sistem jantung tu. Kalau kita tak tahu langsung, cikgu explain ni mungkin korang rasa pening sikit lah apa benda pula lah sistemik. Sistemik. Kalau ikut edaran jantung kita ni, cerita sikit pasal jantung lah ya.
So kita punya jantung ni, jantung. Okey, jantung kita macam ni. Okey. So dekat atas kita ni paru-paru. Dekat atas jantung ni kita ada paru-paru kan. Trachea, and then kita ada paru-paru, bronchio, dan kita ada paru-paru. Katalah macam ni lah paru-paru kita. Paru macam tu. Okey. So paru-paru kita ni daripada sini akan masuk sini secara oksigen tau. Okey, masuk kat situ darahnya. So kita punya jantung ada 4 ruang. So yang atas namanya adalah atrium. So darah masuk kat sini, and then dia akan mengalir masuk ke ventricle. Kan, ventricle dia akan keluar masuk kat sini, dan lepas tu darah ni akan mengalir keluar melalui vena. Arteri. So keluar sehinggalah jumpa kapilari. Mana-mana kapilari lah. Dia jumpa kapilari. Kapilari ni tempat yang halus untuk tempat yang nipis darahnya untuk dihantar kepada sel. Lepas itu sampai ke kapilari. Kapilari ni juga nanti dia akan ambil balik darah yang ada karbon dioksida, dihantar semula ke dalam jantung. Dia bila masuk jantung, masuk macam biasalah arteri, ventricle, lepas tu masuk ke paru. Okey, nama ni adalah pulmonary. Ke atas ni namanya sistem pulmonary, yang ini namanya sistemik. Faham tak? Okey, jadi sampai dekat paru-paru, jadi dah ambil oksigen, dibuang balik. Nanti dia ambil baliklah oksigen dia. Ni masuknya balik. Faham tak? Tapi taklah bercantum dua paru-paru ni. Maksudnya nak beritahu macam tu lah cerita dia. Okey, jadi kat sini nanti karbon dioksida dia akan dibebaskan keluar. Karbon dioksida. Sini nanti dia ambil balik oksigen. Tapi dua-dua dia ambil dan keluar sekali lah. Ni nak nampak gambaran macam tu lah ceritanya. Faham tak? Jadi sebab itulah darah kita dapat oksigen daripada paru-paru. Macam ni lah cara dia. Okey, jadi aku nak beritahu bahawa dekat atas ni pulmonary system, kat bawah ni adalah systemic system. Okey, jadi kalau kata menghantar ke seluruh badan, inilah badan kita. Kita punya body ni kat sinilah. Lepas daripada kapilari ni. Sebab itu dia kata kalau menghantar ke paru-paru, dia adalah pulmonary system. Okey, lagi pergumpalan darah, coagulation. Gumpalan darah ni maksudnya gumpalan darah ni dua jenis, satu baik, satu tak baik. Yang baik ni contohnya kalau kita accident, terluka kan, darah kita akan coagulate lah, akan bergumpal untuk jadi kudis. Itu pergumpalan juga, pergumpalan luar badan kita. Tujuan dia bergumpal untuk memastikan kuman tak masuk. Okey, tapi yang bahaya kalau dia berlaku pergumpalan dalam badan. Pergumpalan dalam saluran darah. Itu bahaya sebab dia akan blockage, dia akan tutup saluran darah kita. Jadi pergumpalan ni tengok jenis macam mana. Kalau pergumpalan untuk jadi kudis tu bagus, tapi kalau pergumpalan dalam darah tak bagus. Dia akan block kita punya pressure darah tu. Jadi darah tak boleh mengalir lah satu badan. Okey, jadi pergumpalan darah merupakan satu kesan daripada tindakan menerima kumpulan darah yang sepadan. Kalau dia sepadan, takkanlah dia boleh membeku. Kalau penderma menerima darah yang bukan milik dia, yang sama, darah tu akan membeku. Jadi kalau yang sepadan, kan, kalau yang compatible, yang sepadan, takkanlah dia membeku. Mesti tak beku. Kalau kat sini kata pendarahan berlaku kalau menerima darah yang sepadan, tak betul lah. Sepatutnya dia tak beku lah sebab terima darah yang betul. Sebab itu sebelum terima darah, kita kena check dulu jenis darah apa. Jadi korang yang belum lagi tahu jenis darah ni, kemungkinan belum lagi masuk hospital ataupun belum lagi buat derma darah. Okey, Maisara macam mana Maisara dapat tahu, Safia dapat tahu darah AB tu? Buat derma ke ataupun pernah masuk hospital ke ataupun memang saja-saja check ke macam mana? Kristina semua. Pernah ya? Pernah menderma ataupun pernah check je lah. Check kat farmasi. Betul, kat farmasi boleh check. Cikgu dulu sebab cikgu derma, tahulah. Blood test. Maisara buat blood test. Okey, boleh tahu. Nanti dia akan, biasanya kalau kita buat derma darah, dia akan bagi kad lah. Selamat
Cikgu tak ada kad. Kad tu nanti dia adalah advantage dia sebagai penerima, kita dilayan lah sikit. Bagus kat hospital. Macam tu je lah. Okay, derma darah ya. Tapi make sure darah korang darah yang normal lah. Kalau darah rendah, dia tak benarkan derma. Dia takut darah kita punya pressure drop. Okay, cikgu nak masuk yang ketiga. Okay, yang ketiga ni, okay, kita dah cerita tadi. Kita punya blood vessel ni dah saluran darah ada 2 jenis, ada 3 jenis. Ada yang paling tebal, sederhana dan juga paling nipis. Paling nipis ni korang kena ingatlah dia adalah kapilari ya. Dia adalah kapilari. Kenapa dia kapilari? Sebab dia sangat nipis, setebal satu sel. Tujuan dia senang untuk dia menyerap keluar dan masuk darah dan juga zat-zat. Jadi yang biasa juga perasan, korang kan keliru antara yang tebal dengan sederhana ni. Tengok tebal ni kat mana ni? Saluran tebal ni sebenarnya kalau cikgu lukis tadi, dia berada dekat sini. Sini saluran dia tebal. Kenapa tebal? Kerana dia membawa darah beroksigen ya. Jadi pressure-nya tinggi. Jadi dia perlu tebal dan kenyal. Kalau yang nipis dekat sini. Ni nipis sikit. Dan ruang dia lebih besar lah. Kenapa nipis? Sebab dia nak darah tu naik semula. Senang. Dan dekat sini kita ada valve. Kita ada injap. Saluran darah dekat vena ni. Vena ataupun vein. Ini artery. So dia ada injap. Injap ni untuk apa? Injap ni kalau darah masuk, injap tu akan tutup lah supaya darah tu tak jatuh. Sebab darah ni kita melawan graviti ya, naik atas ni, naik atas badan. Darah yang hijau ni melawan graviti. Jadi kita perlukan saluran yang mempunyai injap ataupun valve supaya setiap kali darah masuk dia akan tutup. Darah masuk dia akan tutup. Dia buka masa dia nak masuk lah, dia tutup masa dia dah masuk supaya darah tak jatuh balik disebabkan graviti. Okay, now. Jadi kat sini apa ni? Jadi itulah ceritanya. Jadi ni kalau ikut vena, vein, ini adalah artery, ini adalah kapilari lah ataupun K dalam bahasa Melayu. Okey, soalannya ditanya adalah Rajah 1 menunjukkan 3 jenis saluran dalam badan manusia. Nyatakan struktur dalam darah P yang tidak ditunjukkan. Strukturnya yang tak ada adalah dia punya injap. Dia punya injap ataupun dalam bahasa Inggeris namanya valve. Namanya adalah valve. Jadi injap tu tujuannya membenarkan darah mengalir satu hala. Okey, now kita masuk yang seterusnya. Terangkan adaptasi dalam struktur saluran darah. Okey. Saluran darah Q. Okey, Q. Q yang arteri ni lah kan. Okey, dia tanya saluran darah Q ni dia buat apa? Q ni sebenarnya mengangkut darah beroksigen. So dia akan mengangkut darah beroksigen. So dia akan transport dia panggil oxygenated blood. Oxygenated blood. Okey, dia memang transport darah-darah yang ada oksigen saja sebelah kiri. Ini namanya kiri. Walaupun korang nampak kanan, tapi ini sebenarnya kiri. Ini kanan. Jadi bila sebut atrium, kena sebut atrium kiri, ventricle kiri. Okey, now. Seterusnya, kita nak masuk yang berikut. Okey, R. R dia angkut apa? R dia angkut apa? Yang ini terbalik lah guys. Yang ini yang dekat sini lah fungsi dia lah. Alamak, aku salah letak lah pula. Okey, injap dekat atas ni kan yang A. Cikgu tersalah tulis lah pula. Itulah. Inilah fungsi dia, function. Yang tu dia nak adaptasi. Aku salin-salin So sini angkut darah beroksigen. Okey.
transport oxygenated blood. Okey dah. Okey, adaptasi ni maksudnya dia punya ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang ada pada darah Q dahulu ya. Q ni tebal. Nampak tak? Saluran darahnya adalah tebal. So, kita kata yang pertama thick wall. Berdinding tebal. Untuk apa dinding tebal ni? Tujuannya untuk, siapa tahu kenapa perlukan dinding tebal? Untuk apa dinding tebal? Untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Okey. Tahan tekanan darah yang tinggi. Sebab dia darah oksigen kan? Okey. So, withstand. Withstand ni tahan lah. High blood pressure. Okey dah. Settle yang pertama. Okey, kita masuk yang kedua pula. Dia wall dia macam mana? R mana? R ni adalah kapilari yang paling nipis. Wall dia sangat nipis. Wall dia sangat nipis. Sangat nipis. Senipis mana? Dindingnya setebal satu sel. Tebal dia macam satu sel je. Nipis sangat. Setebal satu sel. Kita boleh kata wall dia which are one. Setebal one cell. Setebal satu sel saja. Okey, kenapa dia hanya setebal satu sel? Apakah tujuan dia? Senang dia nak buat penukaran gas. Jadi mudah berlakunya pertukaran gas. Dia mudah untuk berlaku pertukaran gas. So kita boleh bahasa efficiency of exchange. Of exchange of substance between blood. Of substance between blood, antara darah dan juga body cell. Ni pertukaran gas dengan sel badan lah kalau ikut. Kalau dalam bahasa, kalau ayat penuh lah kan. Jadi kalau ikut key dia senang je, memudahkan pertukaran gas. Pertukaran gas. So, cerita-cerita sikit. Mungkin kawan-kawan kita pun tak ingat ke lupa ke macam mana pertukaran gas ni berlaku. Okey, jom tengok So, katakanlah kita ada sel-sel kita dalam badan. Sel kita ada nukleus. Okey, lepas tu kita ada kapilari ni. Kapilari kita kalau korang belajar bentuk dia macam ni lah. Dia bentuk macam ni. Kan? Betul tak? Dia sangat nipis ya, supaya dia mudah untuk di kapilari darah sini. Jadi bila darah datang dari sini, dari kiri masuk, dia akan buat pertukaran gas. Apa ni? Dia akan meresap masuk ke dalam sel. Dia hantar oksigen ya. Okey, lepas tu sel dah bernafas, kan kata ada respirasi sel. Jadi sel akan hantar balik karbon dioksida. Macam tu. Inilah maksudnya pertukaran gas. Exchange of substance. Jadi pertukaran gas antara apa? Antara blood ni kepada sel body. Kepada sel badan kita. Jadi dia nipis lah, dia tebal. Dia setebal satu sel. Nipis sangat. Nipis sangat.
Nipis tu kalau korang kikis korang punya pipi tu, korang tengok dekat mikroskop, senipis itulah. Sebab itu kapilari ni dia mudah pecah. Kalau pressure kita tinggi sangat, kalau kita mempunyai darah pressure yang tinggi, tekanan yang tinggi, dia mudah pecah. Sebab tu kita kena check dekat doktor, tengok pressure darah kita tinggi ke tak. Bila doktor cakap tinggi tekanan darah ni, jadi kena makan ubat untuk slowkan tekanan darah. Kenapa tekanan darah kita tinggi? Mungkin tension, mungkin stres banyak fikir, mungkin juga makanan. Jadi apakah efek dia kalau salur darah ni pecah? Jadi katakanlah kalau pressure-nya tinggi, salur darah ni pecah, kapilari ni pecah. Kalau dipecah dekat bahagian tangan, okey. Tapi kapilari banyak dekat otak. Jadi kalau tekanan tinggi, dekat otak ni kapilari ni burst, dia pecah, maka darah-darah akan mengalir keluar, terkena pada sel otak secara banyak. Jadi sel otak tu akan matilah. Mati. Satu sel otak banyak. Bleeding satu lagi sel otak pun tak dapat nutrien daripada darah yang lain mengalir. Jadi otak tu akan mati, menyebabkan kita akan jadi stroke. Sebab pergerakan tangan kita ni, otak yang kawal kan. Nak suruh ambil barang, nak suruh ambil apa. Jadi otak tu tak boleh memberi arahan kepada tangan kita ni. Walaupun kita fikir kita nak, tapi dia tak boleh bagi arahan. Jadi bekulah tangan kita keras. Kita perlukan pertolongan orang lain untuk angkat tangan kita disebabkan kita kena stroke. Jadi sebab tu kena hati-hati kalau darah kita 140 ke atas, korang kena jumpa doktor. Normal berapa normal? Siapa tahu tekanan darah kita normal berapa? Tekanan darah normal 120. Masa dia ke atas, masa dia contract tu, dan masa dia relax adalah, masa dia ventricle adalah 80. Atrium 120, ventricle 80. Dup loop. Sebab tu graf kita dup loop. Jadi ni 120, ini 80. Lepas tu dup loop 120, 80. Okey, jadi korang tak boleh lebih kepada 140. Biasa 138 dah kira kritikal tu. Doktor pun cakap, okey, makan ubat darah tinggi. Okey, boleh guys, boleh faham kepentingan kapilari darah kan? Okey, lagi kita masuk lagi yang keempat. Cikgu ada sikit lagi nak ambilkan ni, lepas tu nak masuk bab baru. Okey, keempat ni dia kata nyatakan 5 bahan yang diangkut oleh dalam badan manusia. Nyatakan 5 diangkut. Bila disebut diangkut ni memang kerja darah lah. Kerja darah mengangkut. Okey, apakah dia nak 5? Yang pertama mungkin kita cakap mengangkut oksigen, mengangkut gas oksigen. Lagi angkut masuk, angkut keluar karbon dioksida. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Lepas tu angkut apa lagi? Angkut ni maksudnya kita masuk dan buang tu angkut juga. Kalau kita bernafas kan, kita keluarkan apa sebenarnya? Apa yang kita keluarkan? Gas apa yang kita keluarkan? Carbon dioxide dengan apa satu lagi? Siapa tahu? Gas kita bila bernafas, kita menghembus. Ya. Wap air, betul. Water vapor, yes. Bila kita apa? Kalau korang perasan, kalau buat kat tangan, kita rasa basah tangan kita sikit. So, kita akan menghasilkan wap air. Betul. Jadi kat sini water vapor lah. Kita akan menghasilkan water juga. Water ni satu kita lepaskan. Kita minum pun air juga. Kan? Lepas tu, makanan-makanan tercerna. Makanan tercerna namanya digested food. Makanan-makanan tercerna. Dan juga bahan-bahan kumuh. Waste product. Bahan-bahan yang kita tak nak guna, bahan-bahan kumuh pun diangkut juga. Tapi dia nak 4 je, ni dah lebih dah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia nak 5. Okey, ngam-ngam. Peluh. Okey, next. Seterusnya, nyatakan 3 bahan yang meresap melalui membran.
Okey, meresap dalam bahasa Inggeris namanya diffuse. Dia tak panggil absorb tapi dia panggil diffuse. Absorb dia menerima kan, dia ni meresap. Melalui membran atau dinding sel tumbuhan dan diangkut dalam tumbuhan. Oh, ni cerita pasal tumbuhan pula. Okey, ni cerita pasal tumbuhan pula. Kan? So soalannya, nyatakan 3 bahan yang meresap melalui membran atau dinding sel tumbuhan dan diangkut dalam tumbuhan. Okey, apa yang tumbuhan ambil? Tumbuhan macam kita juga. Yang pertama, dia pun perlukan oksigen. Sama macam kita. Dan dia pun perlukan karbon dioksida. Dia bukan perlu, dia bebaskan karbon dioksida. Dia bebaskan oksigen ya, sebab dia proses fotosintesis, dia bebaskan oksigen. Tapi dia perlukan karbon dioksida untuk dia buat fotosintesis. Dia macam kita jugalah. Okey, lagi apa lagi yang dia angkut? Dia angkut air. Pengangkutan dia. Dan satu lagi kalau ikut, dia angkut bahan organik daripada fotosintesis. Bahan makanan lah, food yang dihasilkan fotosintesis pun dia angkut juga. Tapi dia nak 3 saja. So cukup lah kita bagi 3 je. Okey, boleh salin dulu. Okey dah. Boleh juga teruskan? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Guys, boleh terima? Nak salin mungkin tak sempat. Tak apalah, yang penting korang boleh faham dululah konsep dia. Senang balik nak cerita. Okey, now kita masuk lagi yang ke C. Mengapakah sel tumbuhan tidak memerlukan bekalan oksigen? Mengapakah sel tumbuhan tidak memerlukan oksigen daripada luar pada waktu siang? Okey, waktu siang dia tak perlukan bekalan oksigen. Sebab dia nak buat fotosintesis kan? Okey, sebab masa hari siang, masa hari siang ya. Ni masa hari siang. Kita cerita pasal during the day. So pokok-pokok ni, pokok dia buat apa? Pokok dia menjalankan proses fotosintesis. So carry out, menjalankan proses fotosintesis. Okey. Dan dia akan, bila menjalankan proses fotosintesis, and dia akan menghasilkan produce oxygen. Dia akan menghasilkan oksigen. Jadi sebab itulah kat sini tidak memerlukan oksigen dari luar pada waktu siang. Sebab itulah dia tak perlukan oksigen pun, dia perlukan karbon dioksida je. Jadi tulis apa? Maka tumbuhan iaitu plant ini do not need, tidak memerlukan oksigen supply. Tidak memerlukan oksigen daripada luar. Okey, kita nak buat nombor 5 sikit, lepas tu nak masuk nombor bab lain lah. Sebab kita dah setengah jam ni. Okey, kita move lagi ya. Okey, nombor 5 ni kita nak buat yang bahagian A saja. Okey, gariskan jawapan yang betul tentang penghasilan bunyi loop-dub semasa jantung berdegup dan tekanan darah. Okey, nombor 1. Nombor 1, bunyi loop ke ataupun dub dihasilkan oleh penuntupan injap iota.
dan arteri pulmonari. Okey, aorta dan juga arteri pulmonari. Kat mana tu? Aorta ni kat sini. Ni. Aorta kat sini. Okey, pulmonari kat sini. Penutup dua ni. Penutup berdua ni bunyinya sebab bunyi dup ditutup darah tu kan. Bunyinya adalah dup. Okey, bunyinya adalah dup. Okey. Bunyi dup. Okey, yang kedua, bunyi yang dihasilkan oleh penuntukan injak antara atrium dan ventricle, ini bunyinya loop. Okey, itu bunyinya loop. Betul Maisara. Okey, bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dikenali sebagai keluar dari jantung. Keluar dari jantung. Keluar dari jantung, dia cerita tadi ni. Keluar dari jantung, daripada jantung keluar ke bawah. Namanya adalah sistemik tadi kan. Jadi dia adalah systolic. Keluar dari jantung. Okey, bacaan tekanan darah yang mengalir mengisi jantung, masuk balik ke jantung, namanya adalah diastolic. Masuk ke jantung melalui vena cava, ya. Okey, betul Maisara. Okey. So nak move kepada topik yang berikutnya. Cikgu nak masuk bab 4 lah sikit. Kita ada masa sikit lagi ni. Okey, kita masuk bab 4 sikit ya. Okey, now bab 4 kita tengok sikit nota dia. Banyak lagi ni, transportation pun banyak soalan dia. Tak sempat nak cover lah. Okey, now kita nak masuk ke reaktifan logam. Okey, reaktifan logam ni yang pertama, cikgu tak nak cerita pasal nota ni, aku serabutkan awak kan. Cikgu nak cerita dia punya nama-nama logam terus, nama-nama metal. Mana hilang? Okey, bukan angkutan. Okey, cikgu nak cerita terus mengenai nama-nama logam. Ni kita cerita pasal logam, cerita pasal metal. So, kita terus cerita pasal nama-nama logam. Okey, cikgu akan buat akronim lah dalam bahasa Melayu. Iaitu, kalau nak cantik. Korang ada akronim korang sendiri tak? Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis au. Okey, ada ke Maisara ada akronim tersendiri? Okey, yang ke atas ni yang paling power, paling reaktif ya. Yang paling atas ni paling reaktif. Paling bawah kurang reaktif. Siapa ada akronim dia sendiri? Boleh share tak? Mungkin berbeza dengan cikgu ke? Ni baru akronim, baru nama dia. Okey dah. Buat So, K yang pertama apa? K yang pertama adalah kalium, potasium bahasa Inggeris. Natrium, sodium dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yang lain adalah kalsium, magnesium, aluminium, zinc. Besi ni sebenarnya iron ataupun Fe lah, ferrum. Stannum ni adalah timah. Ini adalah plumbum. Ini adalah cuprum. Ini adalah mercury. Ini adalah argentum dan ini adalah aurum. Aurum ni emas ya.
Aurum ni yang korang tak tahu, ni adalah emas. Ini emas. Ini adalah perak. Silver. Ini mercury. Mercury. Standard ni adalah timah. Okey. Dah tulis dah. Kawan-kawan lain ada tak akronim dia sendiri? Jadi paling tinggi ke atas dia paling berkuasa lah, paling reaktif. Reaktif. Kalau yang atas 3 ni dia punya reaktif sangat, kalau kena air pun dia boleh terbakar ya. Dia boleh mengeluarkan api lah. Dia boleh terbakar. Sebab dia terlalu reaktif kena air pun dia terbakar. Sebab itu untuk 3 yang atas ni biasanya kita akan simpan dekat minyak parafin. Dalam minyak parafin tu supaya dia tak mudah bertindak balas dengan udara. Okey, sampai sini boleh guys? Boleh terima sampai sini? Okey, boleh cikgu move ke? Korang dah salin? Tak apa, ni juga ada video, juga akan send kat awak. InsyaAllah. Okey, tak ada kawan-kawan lain tak ada akronim macam ni. Okey, cikgu move ya. Okey, now cikgu tengok soalan dia. Okey, yang pertama, berikut adalah antara mineral yang dapat ditentukan dalam kerak bumi. Mineral ni benda-benda semula jadi. So, macam-macam adalah. Kelaskan mineral di atas kepada 2 kumpulan iaitu unsur dan juga sebatian. Okay, kita nak kelaskan dia unsur dan sebatian. Ni kita punya unsur. Okey, unsur kita ni kalau ikut namanya adalah elemen. Ni kalau ikut dalam bahasa Inggeris elemen kan. Class into elemen, compound. Jadi ni elemen lah. Ini adalah compound. Jom kita tengok manakah unsur-unsur yang ada. So, unsur yang pertama, elemen yang ada pertama adalah kita tengok dia adalah ferrum ni adalah unsur kita, iron. Ferrum yang pertama Okey, yang kedua adalah silver, perak. Perak unsur. Unsur ni maksudnya dirinya je lah. Okey, lepas tu kita ada kalium, dalam bahasa Inggeris potasium. Okey, lepas tu kita ada timah ataupun kita panggil tin. Ni stannum tadi tu. So kita ada timah. Okey, lagi. Kita ada apa lagi? Kita ada diamond. Okey, diamond kita ada. Berlian. Okey, dah. Okey, sebatian pula selain daripada tu lah copy and paste sebatian. Okey, sebatian tu ada gabungan-gabungan lain. Ingat unsur tu adalah dirinya ya. Okey. Okey, B. Berikan dia nak satu contoh biji logam dan juga namakan unsur yang bergabung dalam biji logam tersebut. Okey, biji logam. Semua biji ni, kalau sebut biji logam, biasanya dia adalah dalam bentuk bergabung dengan benda-benda lain. Contohnya macam kita ada biji besi. Kan? Biji besi dengan besi lain ya. Kalau besi saja namanya ferrum ataupun namanya iron. Tapi kalau biji besi namanya lain. Namanya adalah ferrum oxide. Okey, contohnya kat sini adalah ni. Katakanlah kita tanya pasal boksit. Nampak boksit kan? Boksit ni dia adalah compound, sebatian, sebab dia adalah biji kepada siapa? Biji aluminium.
Jadi kat sini berikan satu contoh. Kita katalah dia adalah boksin. Biji logam dan namakan unsur dia. Boksin. Boksin ni adalah dia terdiri daripada aluminium. Okey. Okey, cikgu nak move sikit soalan popular sikit. Nampak tak biji besi yang hitam tu kan? Okey, cikgu tengok soalan yang popular sikit guys. Okey, cikgu masuk nombor 4 ya. Cikgu masuk nombor 4. Okey, nombor 4 dia beritahu bahawa nyatakan bahan yang bertindak balas dengan logam dengan metal digunakan untuk menentukan kedudukan logam tersebut dalam siri kereaktifan. Okey. Kita buat kereaktifan ini, macam mana kita tahu kereaktifan ni kat atas, kat bawah? Kita guna apa? Kita kena guna pembakaran lah. Pembakaran burning. Pembakaran ni mestilah ada kehadiran oksigen. Jadi kalau dia bertindak balas dengan oksigen lagi bagus, lagi terang, bermaksud dia dekat atas. Kalau bertindak balas lambat dengan oksigen, maksudnya dia dekat bawah. Itulah maksudnya ya. Jadi kat sini dia kata nyatakan bahan yang bertindak balas dengan logam. Jadi kat sini jawapannya adalah oksigen. Dia mesti bertindak balas dengan oksigen. Mesti bertindak balas dengan oksigen. Boleh? Okey, next. Seterusnya. Oksigen. Kalium dan juga natrium. Okey, kalium dan natrium ni memang dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris lain sikit. Namanya potasium dan juga sodium. Pening lah sikit ni nak kena tertukar-tukar. Jadi kalium dan natrium disimpan dalam minyak parafin. Nampak tak? Dia dah cerita tadi minyak parafin. Okey, minyak parafin ni botolnya kena gelap. Okey. Sebab kalium ni dia sangat reaktif dengan air. Sangat reaktif dengan udara. Jadi untuk mengelakkan dia bertindak balas dengan oksigen dan udara. Okey, jadi kita boleh beritahu bahawa kalium dan natrium adalah logam reaktif. Okey, kalau dia reaktif apa dia buat? Apa jadi? Kita kena masukkan dalam minyak parafin untuk apa? Untuk prevent. Jadi kalau ikut kita punya parafin ni sebenarnya dia adalah prevent. Dia menghalang lah. Menghalang kita punya kalium dan juga Na ni. Cikgu buat simbol senang ya. Menghalang potasium dengan juga sodium ni daripada bertindak balas dengan oksigen. Oksigen bertindak balas dengan air. Jadi kalau bertindak balas dua ni, memang dia akan meletup lah. Ada air kat udara? Ada air vapor, water vapor. Water vapor ni wap air. Dekat udara ni kita ada wap air. Okey. Dalam udara. Jadi dalam udara kita ni memang ada water vapor. Faham tak? Boleh. Okey. Okey, kita buat eksperimen sikit. Masa pun tak banyak tinggal Kejap je berlalu
Okey, ni eksperimen yang korang kena buat nanti. Macam mana kita nak menentukan kereaktifan logam tersebut. Okey, simbol anak panah ni menunjukkan dia adalah heated. Dipanaskan. Jadi kalau kita nak label, contoh nak label ni kan, kita tak digalakkan membuat anak panah sebab anak panah tu memang arrow tu memang untuk panaskan saja, heating saja. Jadi untuk labeling, korang buat anak panah macam ni je lah. Okey. So kat sini kita menggunakan porcelain. Lepas tu kita kena gunakan serbuk logam lah, metal kat sini ya. Okey, metal ni kita panaskan dia. Panas dan lepas tu dia mesti bergabung dengan oksigen. Okey. Oksigen kat luar kadang-kadang tak cukup. Jadi dia pakai namanya kalium manganat. Okey, potasium manganat lah bahasa Inggeris. Potasium manganat. Okey, potasium manganat ni bila dipanaskan, yang ini yang membekalkan oksigen. Jadi kalau ditanya apakah function of kalium manganat ni? Fungsinya adalah untuk produce ataupun supply oksigen. Dia supply gas oksigen. Jadi oksigen ni lah bertindak balas dengan metal yang kita nak. Kalau kat sini katakanlah ada magnesium, kita letaklah magnesium kat sini. So dia akan react lah dengan magnesium tu. Itulah tujuannya. Okey, jom kita baca sikit soalan ni. Ni last soalan kita. Menunjukkan suatu radas aktiviti mengkaji tindak balas suatu logam. Suatu logam ya, kita tak tahu logam apa ni. Bertindak balas dengan logam gas X. Gas X dah tahu dah, oksigen. So namakan gas X tersebut. Dia suruh name. So pastikan korang namakan. Okey, jangan tulis O2. Walaupun O2 ni oksigen, ni namanya formula. Formula unsur. Jadi kalau suruh namakan oksigen. Okey, B, apakah fungsi kalium manganat? Nampak tak? Dia kata, what is the function potassium manganat? Apakah fungsi dia? Menghasilkan oksigen untuk tindak balas. So, ini adalah sebenarnya menghasilkan, to produce. Menghasilkan oksigen for the reaction. Okey, menghasilkan oksigen untuk tindak balas. Itu tujuan potasium manganat. Ya, soalan yang popular tak? Untuk paper 2 agak popular juga guys. Jadi tengok-tengok jugalah. Okey, lagi C. C dia nak apa ni? Terangkan langkah prosedur pemanasan yang betul dalam aktiviti ini. So, mula-mula kita buat apa? Kita kena heat, panas dulu powder dia. Panas sehingga kita nampak dia berbara. Okey, lepas tu baru kita panaskan potasium manganat untuk dia menghasilkan oksigen. Itu je. Okey? Senang je. Jadi, saya tulis yang C kat sini sebab dia panjang kan. Jadi C tu kita kata heated ataupun panaskan. Panaskan logam tu dulu. Heat the metal powder tu sehingga berbara. Berbara ni glow lah. Sehingga dia berbara, dia menjadi berbara, glow lepas tu baru panaskan potasium manganat tadi ni. Kalium manganat, sorry. Kalium manganat 7 untuk membekalkan oksigen bagi tindak balas. Bagi tindak balas ini ataupun berkenaan. Tindak balas berkenaan. Okey. Hilang pula. Gitulah ceritanya. Okey, dapat sikit tak cerita gambaran dia? Boleh salin dulu. Nanti juga akan bagi video cara nak hafal.
Siri ni lah. Okey. Okey, sebelum tu tutup, cuba tengok dulu kat manakah kedudukan karbon, guys. Cuba korang cerita cikgu sikit, karbon ni kalau dalam kat sini, kat manakah karbon tu duduk, guys. Cuba komen sikit. Kamu duduk kat mana? Oh, okey. Karbon tu awak tengok zinc ni. Nak tahu senang awak tengok zinc. Zinc tengah-tengah. Zinc dekat sini kan. So, karbon dekat atas, hidrogen dekat sini. Zinc tu diampit tengah-tengah. Jadi, kita boleh guna karbon jika logam tersebut di bawah karbon, kita boleh guna karbon lah sebab karbon lebih reaktif. Tetapi kalau atas daripada karbon, start daripada aluminium, kita tak boleh menggunakan karbon sebab karbon tak power. Okey. Jadi kita kena guna cara apa? Kena guna cara pengekstrakan. Okey, pengekstrakan dalam bahasa Inggeris, siapa tahu? Namanya adalah electrolysis method ataupun kita panggil extraction dengan cara electrolysis. Ni pun samalah bahasa Melayu. Pengekstrakan elektrolisis. Kalau logam ni lebih power daripada karbon. Tapi kalau karbon power, kita guna karbon lah. Kita guna karbon. Contohnya zat biji besi, biji timah, kita guna pengekstrakan karbon. Yang kita guna reaktor tu. Ingat lagi tak penggunaan reaktor tu? Yang ada cork semua tu. Itu menunjukkan adalah tengah-tengah antara aluminium dengan zinc. Okey, korang ambil zinc tu tak tengah-tengah macam ni, so karbon dekat atas, aluminium dekat hidrogen dekat bawah. Okey, nanti yang ini cikgu akan bagi dia punya video dia, video akronim dia dekat TikTok cikgu lah. So okeylah guys, masa tak mengizinkan lah nak bincang semua. So cikgu harapkan sangatlah walaupun perbincangan kita